tu This call is now being recorded. okey, kita baca Al-Fatihah lah. Okey, sama-sama kita baca Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, pertama kita untuk permulaannya, okey cikgu nak suruh kamu semua dengar lagu ni. Okey, cikgu share. Jom subscribe. Nak tidur mana? Nak tidur mana? Mengantuk, mengantuk, Nak tidur mana? mengantuk, mengantuk, Tolonglah saya. mengantuk, mengantuk, Nak tidur mana? mengantuk, mengantuk. Tolonglah saya. Jumpa kata. Jumpa kata. Okey. Tak boleh tidur. Tak boleh. Satu-satunya. Mengantuk, mengantuk, Nak tidur mana? mengantuk, mengantuk, Tolonglah saya. mengantuk, mengantuk, Nak tidur mana? mengantuk, mengantuk. Tolonglah saya. Jumpa kata. Jumpa kata. Katil segi empat. Nak tidur. Okey. Tak boleh tidur. Tak boleh. Itu kan bukunya. Mengantuk, mengantuk, Nak tidur mana? mengantuk, mengantuk, Tolonglah saya. mengantuk, mengantuk, Nak tidur mana? mengantuk, mengantuk. Tolonglah saya. Tengok tu. Mengantuk, mengantuk, Tak boleh tidur. mengantuk, mengantuk, Tak boleh tidur. mengantuk, mengantuk, Tak boleh tidur. mengantuk, mengantuk. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Selamat malam. Okey, cikgu rasa kamu dah biasa dengar lagu Didi and Friend, mengantuk, betul tak? Okey, jadi hari ini kita nak bercerita, nak bersembang, nak berbincang, nak berkongsi mengenai tidur. So cikgu share screen sini. Okey, sebelum tu, okey. Terima kasih juga Cikgu Alina dengan Cikgu Arifah yang ada dalam ni. Cikgu lupa tadi. Okey cikgu, kita cerita pasal tidur. Cikgu share, tengok cikgu share screen, okey? Okey, malam ni kita nak bercakap mengenai sleep hygiene. Okey, cikgu tak pasti anda pernah dengar ke tak sleep hygiene ni? Okey, cuba respon dekat chatting tu, pernah dengar tak apa itu sleep hygiene? Cuba. Okey, tak pernah dengar. Okey, tak pernah dengar. Okey. Okey, sebenarnya sleep hygiene ni dalam bahasa Melayunya sebenarnya tidur yang berkualiti. Okey, sleep is the golden chain that ties health and our bodies together. Okey. Jadi kita di zaman sekarang lah, di zaman anda semua belajar melalui PDPR online. Jadi kadang-kadang kita nak menghasilkan, nak mendapat tidur yang berkualiti tu. Okey, bagaimana caranya? Okey.
apa itu sleep hygiene? Okey, sleep hygiene adalah satu tabiat atau habit yang sepatutnya kita lakukan sebagai rutin untuk mendapatkan tidur yang secukupnya dengan selalu sleep hygiene yang sihat. Bukan sahaja tidur kita berkualiti, malah mata dan tubuh kita juga akan segar pada siang hari. Okey, cikgu rasa kamu pun rasa tau bila kamu tidur pukul lebih daripada pukul 12, pukul 1 sampai pukul 1, pukul 2. Bila kita bangun pagi tu kita rasa kurang bermaya, tidak segar. Okey, sebab okey, kadang-kadang kita tidur tu ada atas sebab-sebab tertentulah. Okey, kita tidur lewat tu kadang-kadang kita melakukan aktiviti yang memberi manfaat. Contohnya anda buat kerja sekolah, okey, contohnya tadi ada kawan cerita buat kajian tindakan semua tu. Tetapi yang kita nak bincangkan hari ini, tidur lewat tetapi menghabiskan masa dengan media sosial, game. Jadi bila anda dah terlewat tidur lebih daripada pukul 12 tengah malam, jadi mata tu sendiri pun rasa macam tak nak tidur. Bila tak nak tidur, bila susah, kualiti kita tu jadi tidak berkualiti. So, okey, kita tengok seterusnya. Okey, kenapa kita perlu tidur yang berkualiti? Okey, kita tengok. Okey, kurangkan kemalangan. Okey, contoh biasalah kalau orang dewasa ni dia bawa kenderaan, cikgu rasa anda pun ada yang bawa kenderaan, bawa motor. Bila kita rasa mengantuk, kadang-kadang sehingga contohlah kita bawa motor, kita boleh terbabas ke tepi. Jadi benda-benda yang tak baguslah. Dia boleh menyebabkan kemalangan. So bila kita, macam mana kita nak nak elakkan kemalangan tu berlaku ialah bila kita nak memandu tu kita mesti dalam keadaan yang segar, sihat. Okey. Seterusnya kesihatan fizikal. Okey, kita tengok jantung, tekanan darah tinggi. Secara tak langsung fizikal kita pun berubah. Okey, kadang-kadang bila kita tak cukup tidur, denyutan jantung kita menjadi laju sangat. Okey, seolah-olah macam kita rasa macam kenapa ya? Tiba-tiba jantung aku jadi laju. Okey, sebenarnya bila kita kurang tidur tu sistem peredaran darah kita pun jadi tak bagus. Okey, yang ketiga. Okey. Bila kita tidur yang berkualiti ni, kita dalam diri kita akan keluarkan satu hormon serotonin, hormon gembira dalam diri. Bila kita tidur tak cukup, tak bermaya, jadi hormon serotonin ni tidak boleh dikeluarkan. Sebab itulah kita jadi bad mood, kurang gembira, tak rasa happy lah. Nak masuk kelas pun rasa mengantuk, tak boleh fokus. Okey, tengok yang keempat ya. Meningkatkan daya fokus dan produktiviti. Okey, mempengaruhi fungsi otak. Cikgu rasa kamu sendiri pun boleh respon dekat chat tu ataupun boleh buka mikrofon beritahu. Kalau misalnya kamu hari tu masuk kelas bangun pagi macam biasa pukul 6.30 macam tu solat subuh, tetapi pada malam itu kamu tidur katakanlah pukul 3 pagi baru tidur. Ambil masa berapa jam saja. Okey, 3, 4, 5, 6. 3 jam saja tidur. Okey, macam mana kamu rasa pagi tu masuk kelas? Cuba respon dekat chatting tu. Cikgu nak tengok, nak tahu. Okey, macam mana? Apa yang kamu rasa? Mengantuk. Lagi? Boleh fokus tak? Rasa lemah kan? Malas. Okey. Tak boleh fokus dalam kelas. Betul. Okey, sebenarnya cikgu tak kata kamu lah. Cikgu sendiri pun seandainya cikgu tertidur lewatlah lebih daripada waktu yang sepatutnya. Cikgu sendiri pun bila bangun pagi esok, cikgu rasa macam otak ni kurang berfungsi. Tak bermaya rasa. Jadi kita cubalah sedaya mungkinlah untuk tidur pada waktu yang sepatutnya lah. Okey, yang kelima, mengawal emosi. Okey, emosi kamu pun terganggu. Itulah timbulnya stres. Kadang-kadang bila bangun lambat ni,
jadi aturan hidup kamu dah berubah. Sepatutnya kamu dah masuk kelas katakanlah pukul 7.20 ataupun 7.30 masuk kelas. Jadi bila terlambat tu, bangun lambat tu dengan keadaan yang terganggu, kamu sendiri rasa macam rasa stres. Bila nak pula bila kebetulan kamu masuk kelas tu, cikgu sebut nama kamu. Kamu dalam keadaan tak bersedia, rasa macam rasa macam kenapa? Sebenarnya itulah isunya sebenarnya. Isu tidur terganggu. Bila tidur kita ni dah tak cukup, emosi kita secara tak langsung terganggu, dia meningkatkan stres kat diri kita sendiri. Okey, kamu tengok yang seterusnya, mengawal metabolisme badan. Okey, berat badan selalu naik menjejaskan cara badan memproses dan menyimpan karbohidrat. Bila kamu selalu tidur dalam keadaan yang tidak konsisten ni, berat badan kamu pun selalu cepat naik tau. Sebabnya sistem tu dah jadi lain, tak biasa. Sistem badan kamu dah jadi tak biasa. Jadi itu yang tiba-tiba berat badan kamu naik secara mendadak. Okey. Seterusnya kamu tengok okey. Mencegah kanser, terdedah kepada cahaya lampu, menurun paras melatonin dalam darah, hormon yang menyebabkan kita mengantuk dan juga berfungsi menentang kanser. Okey, sebenarnya bila kamu tidur lambat, confirmlah kamu tak tutup lampu. Cikgu rasa kalau tutup lampu sekalipun, cahaya kamu bersama-sama dengan handphone kamu, cahaya handphone tu sendiri mengganggu, menurunkan paras melatonin dalam darah kamu. Hormon melatonin ni menyebabkan hormon kamu ni menyebabkan kita mengantuk dan juga berfungsi untuk menentang kanser tu dah berkurangan. Itulah yang menyebabkan mudahnya nak jadi kanser limfoma, macam-macam kanser lah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kesan tidur yang tidak berkualiti. Okey, kita tengok obesity. Terlalu letih untuk bersenam. Memang sah-sah lah bila kita dah bangun lambat, nak angkat kaki pun cikgu rasa penat. Kalau boleh nak tidur je sebenarnya. Okey, ambil banyak kalori pada waktu malam. Okey, bila kamu dah berjaga tu, mesti mulut ni pun nak mengunyah. Okey, secara tak langsung apa yang ada kat dapur tu, roti lah, pizza lah, kamu makan. Okey, bila lepas kamu makan tu, katakanlah dah pukul 2-3 pagi, baru kamu rasa mengantuk, jadi makanan tu belum sempat dihadam, kamu dah terus tidur. Bila tidur itulah berlakunya obesiti terhadap diri sendiri tu. Okey, ini yang paling kita takut seterusnya ni, kematian mengejut. Kematian mengejut ni, tidur mikro ni maksudnya tidur ayam. Tidur yang sedikit-sedikit tu. Boleh menyebabkan kematian mengejut. Okey. Okey, hilang ingatan. Lupa apa yang dipelajari dan dilalui pada siang hari. Okey, siapa yang boleh nak berkongsi dengan cikgu? Boleh tak buka kamera pun tak apa, tapi buka mikrofon berkongsi. Pernah tak berlaku tiba-tiba kamu rasa lost? Hari tu tiba-tiba rasa yang apa yang belajar ke, apa yang kamu nak buat ke, tiba-tiba lupa langsung. Okey, siapa yang nak berkongsi? Pernah berlaku pada diri dia? Boleh buka mikrofon, tak buka kamera pun tak apa. Cakap je. Ada siapa? Siapa pernah ni? Pernah rasa perkara begini? Ada? Tak ada. Tak ada? Tak pernah? Bagus. Oh, maksudnya kamu mesti jenis yang tak tidur lambat. Okey. Okey, seterusnya tengok kerosakan otak. Okey, risiko untuk mendapat demensia lebih awal. Maksudnya nyanyuk lebih awal. Maksudnya kadang-kadang orang ni bila risiko tidur ni dia umur 80 macam tu barulah dia jadi nyanyuk, tapi kadang-kadang bila tiba-tiba kita tengok orang tu lebih awal nyanyuk umur 60 pun rasanya dah hilang memori dia. Itu adalah kesan-kesan daripada tidur yang tidak cukup sebenarnya. Okey, emosi pun terganggu.
cepat marah, kehabisan tenaga, emosi tidak stabil. Okey, siapa sebenarnya sini nak berkongsi? Ataupun Cikgu Alina ke Cikgu Arifah nak respon macam mana kalau kita tidur tak cukup, emosi tu boleh terganggu? Macam mana? Cuba share. Ataupun sama. Okey. Baik. Apa yang Cikgu Sheila kongsikan tadi tu, betul lah tu kan. Fakta ni sebenarnya daripada gangguan tidur, dia akan mengganggu emosi. Selain mengganggu emosi, dia akan mengganggu fizikal kita lah kan. Dari segi tadi kerosakan otak, fizikal lah ni kan. Obesiti, hilang ingatan, kematian mengejut ni semua fizikal. Yang emosi dia tadi, emosi terganggu tadi kan. Maksudnya dia bukan mempengaruhi emosi saja, malah fizikal. Okey, kalau dari segi biasanya pelajar-pelajar ni kan, cikgu pun pernah belajar dulu kan. Okey, tapi zaman cikgu dulu tak adalah media sosial sangat. Tapi bila waktu kita terlalu macam nak dekat exam ke kan, biasalah kita maksudnya kita akan stay up. Belajar last minute, tak boleh buat selalu. Tapi kadang-kadang kita bila kerisauan tu tinggi, dia akan jadi macam tak cukup kan. Tu jadi macam terlebih pula masa tu, jadi tidur tu terkurang. Tapi bila esok pagi dia waktu nak menjawab exam tu, itu yang akan berlaku dia akan jadi loss. Jadi benda ni yang jadi cikgu cakap, tak boleh selalu berlaku dan kalau boleh elakkan. Jadi kalau waktu tidur kita biasanya pukul 11 lah kita tidur. Kalau kita rasa badan kita dah segar, kalau kita tidur pukul 12, esok paginya badan kita segar. Okey lah tu, pukul 12, boleh lah. So sebenarnya dia ikut kepada badan dan keperluan umur. Setiap umur tu berbeza waktu tidur dia. Kanak-kanak dia perlukan tidur yang lebih, betul? Tapi dah bila semakin berusia dan dewasa, tidur itu menjadi semakin berkurang dia punya masa. Okey, itu saja Cikgu Sheila. Teruskan. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok tips tidur yang berkualiti. Okey, elakkan makan besar ataupun makan malam, makan besar tu maksudnya makan yang berat lah. Macam karbohidrat tinggi sebelum tidur. Satu lagi, cikgu rasa kamu suka ni air soda, kopi. Sebab cikgu tengok ramai remaja tu selalu minum Starbucks semua. So sebelum tidur tu elakkan. Sebabnya kopi ni kamu tahu kafein tu dia menyebabkan kamu rasa tak nak tidur, tak boleh tidur. Air soda ni air berkarbonat lah. Macam air gas tu. Dia tu tak bagus lah untuk kesihatan kamu sendirilah. Okey, bersenam dengan kerap. Selesaikan senaman sekurang-kurangnya 3 jam sebelum tidur. Okey, sebab cikgu pernah dengar lah orang yang dia main futsal. Okey, malam dia boleh bila sebenarnya kita tak digalakkan sangat bersenam waktu dah tengah malam ni, sebab menyebabkan jantung kita tu jadi laju. Itu yang menyebabkan kita nak jadi lebih kepada sakit jantung. Okey. Sebab tu dia kata selesaikan senaman sekurang-kurangnya 3 jam sebelum tidur. Jadi jangan kamu bersenam-senam dah penat nak tidur. Itu memang tak bagus lah. Jadi 3 jam sebelum tidur, contohnya kamu bersenam pukul 9, 10, 11. Lepas pukul 11 baru kamu tidur. Okey, pastikan bilik tidur anda gelap, sejuk dan tenang. Okey. Contoh, pada malam ni kamu dah set dalam minda kamu pukul 12 nak tidur. Okey, pastikan kamu masa nak tidur tu, selepas tidur matikan handphone. Maksud cikgu matikan handphone tu, letak telefon jauh dari diri kamu lah. Supaya kamu dah set betul dalam fikiran nak tidur. Okey, pastikan tutup lampu. Okey, pasang kipas dan tenang. Untuk kita dapatkan tenang ni, kita boleh melakukan pernafasan tenang lah. Okey, cikgu, kita buat sama-sama kita belajar buat pernafasan tenang. Okey, kita buat sama-sama ya. Okey.
Cikgu bilang 1, 2, 3, kita sama-sama tarik nafas ikut hidung. Lepas tu tahan dekat dada dalam 4 saat. Nanti kita sama-sama lepas dalam bilangan 8 saat. Itu adalah cara untuk kita bernafas tenang. Okey, cikgu bilang 1, 2, 3, kita tarik nafas sama-sama. Okey, 1, 2, 3, tarik nafas ikut hidung. Okey, tahan kat dada. Okey, tahan dalam keadaan 4 saat. Lepas tu kita lepaskan perlahan-lahan dalam kiraan 8. Okey. Okey, kita lepas perlahan-lahan. Okey, kita buat 3 kali. Sekali lagi tarik nafas. Tahan. Okey, lepaskan perlahan-lahan. Lepas ikut mulut ya. Okey, sekali lagi. Okey, lepas perlahan-lahan. Okey, bila kamu dah rasa tenang, okey, bacalah doa, doa tidur semua. Kamu pun terus tidur. Supaya kamu rasa selepas tu tak ada fikir apa-apa dah. Itu bila kita dah buat pernafasan tenang, okey, kita baca selawat ke, baca doa tidur, kita dah kosongkan fikiran kita. Okey, masa tu kita tak payah fikir dah handphone kita bunyi ke apa, silent semua, tidur. InsyaAllah kita akan dapat kualiti tidur yang baik lah. Okey, tetapkan rutin. Okey, lakukan perkara yang sama setiap kali sebelum tidur. Contohnya sebelum tidur, kamu nak buat apa? Okey, sebelum tidur ambil wuduk dulu. Okey, lepas tu baca doa dulu ataupun baca buku rutin kamulah. Kalau kamu jenis orang yang baca buku cerita, baca buku cerita lah. Kalau kamu orang yang baca surah Al-Mulk dulu sebelum tidur, teruskanlah. Sebenarnya kita ni tak digalakkan nak tidur sebelum tidur berapa minit tu kita tengok handphone. Sebenarnya cahaya dan handphone tu sangat mengganggu kita nak lena tidur sebenarnya. So bila kamu nak tidur tu kamu ambil masa dah 15 minit, tak perlu dah tengok phone, letak, okey, selepas tu kamu boleh tidur. Okey, cuba tidur pada waktu yang sama setiap malam. Okey, contoh kamu tidur pukul 11 malam atau 12 malam, biasakan tidur pada waktu itu. Jangan ubah-ubah, malam ni tidur pukul 11, malam esok tidur pukul 12. Itu sangat mengganggu rutin tidur, menyebabkan kamu jadi susah nak tidur. Sebenarnya orang yang mengalami masalah tidur ni bukan hanya dia masa nak tidur tu dia tak boleh tidur. Sebenarnya contoh kamu dah tidur pukul 11, tiba-tiba terjaga pada pukul 3 pagi. Masa kamu terjaga pada pukul 3 pagi tu kamu cuba nak tidur balik tapi tak boleh. Cuba nak tidur balik tapi tak boleh. Itu pun kamu ada masalah tidur. Itu pun bukan sleep hygiene. Maksudnya itu pun bukan tidur yang berkualiti. Sebabnya kamu dah tidur contohnya pukul 11, 12, 1, 2, 3. Hanya baru 3 jam bangun. Lepas tu nak tidur balik dah tak boleh. Sampailah pagi, pukul 5 pagi, barulah kamu rasa nak tidur balik. Itu sangat tidak baguslah. Itu dah mengganggu rutin tidur kamu. Okey, sebenarnya tak panjang pun cikgu punya. So, ada apa-apa siapa yang nak berkongsi ataupun cikgu Arifah ada nak cakap apa? Sangat tidak panjang malam ni, okey. Okey, apa yang kamu dapat pada malam ni pasal berkaitan dengan sleep hygiene? Okey, boleh buka mikrofon lah. Apa yang kamu dapat berkaitan dengan sleep hygiene ni, tidur yang berkualiti pada diri kamu. Apa yang cikgu kongsi ni, kamu rasa kamu dapat sesuatu tak? Boleh kongsi dengan cikgu. Boleh? Buka je mikrofon tu. Boleh. Siapa yang nak berkongsi dengan cikgu? Okey. Apa yang kamu dapat pada malam ini berkaitan dengan sleep hygiene ni? Semua diam je. Responlah sikit.
Amelia ada masalah tak? Masalah tidur tak? Siapa yang nak berkongsi dengan cikgu? Okey, kita sama-sama share lah. Kita sama-sama share. Okey, macam mana bila kamu tidur lambat. Okey, apa kesan terhadap diri kamu? Cuba share. Nak buka kamera pun boleh, tak nak pun boleh. Siapa nak share? Mimi Roziana? Nora Milia ni cuba share dengan cikgu. Okey, macam mana bila kamu tidur lambat, tak dapat tidur yang berkualiti, apa yang kamu rasa? Bila saya tidur lambat, kalau saya bangun pagi tu saya rasa pening, rasa macam tak selesa. Biasanya Emilia, kamu tidur pukul berapa? Rutin kamu tidur pukul berapa? Pukul 10 cikgu. Cikgu dia biasanya tidur pukul 11 macam tu cikgu. Pukul 12 dekat 12 dia tidur. Oh, sebenarnya bagus. Sebenarnya okey. Ada tak yang selalu tidur lebih daripada pukul 12? Ada cikgu. Ada cikgu. Ada. Okey. Ada. Okey, Intan, macam mana bila kamu tidur lebih daripada pukul 12? Bangun subuh ngantuk. Bangun subuh tidur semula? Dia tak bangun subuh. Siapa yang tak bangun subuh? Intan kalau dia bangun. Dia bangun cikgu, dia bangun. Bangun. Intan bangun solat subuh. Okey, siapa lelaki sini cikgu tak nampak dah keluar. Muhammad Iman. Siapa Muhammad Iman? Iman biasa tidur pukul berapa? Pukul 1. Pukul 1 pagi. Biasa kamu bangun pukul berapa Iman? Muhammad Iman? Kalau ada luck bangun. Kalau ada luck bangun pukul 8 lah. Kalau tak ada pukul 11 aku bangun. Oh, okey Muhammad Iman, cikgu tanya ni. Bila kamu dah bangun lambat macam tu, macam mana kamu masuk kelas? Masuk tak kelas? Join kelas tak? Join kelas kedua je lah. Oh. Satu dah tak sempat. Oh, okey. Nampak tak kesan daripada bila kamu tidur lambat, nampak kamu dah terlepas kelas online kamu. Jadi kat situlah kita nampak kesan dia lah. Okey, ada tak yang kamu rasalah sepanjang PDPR ni, kamu rasa bila tidur kamu dah jadi tak betul, berat badan kamu dah jadi meningkat? Ada? Ada cikgu. Ada? Siapa tu? Tak ada. Tak ada? Iman tak ada Okey. Tak ada. Apa lagi? Tak ada? Pernah tak kalau misalnya dah bangun lambat tu, tiba-tiba ibu kamu suruhlah pergi mana pagi-pagi sampai kamu mengantuk, pernah lah sampai accident ke, jatuh ke, macam mana? Pernah berlaku? Tak pernah. Tak pernah? Okey. Bagus. Cikgu Arifah ada nak tanya apa? Tak buka mikrofon. Okey, yang ada masalah tidur sebab kerap main game tu macam mana cikgu solusinya? Cikgu pun nak tahu. Yang tak boleh nak berhenti main game, tiba-tiba dia makin lewat malam lagi seronok nak main game. Ada tak? Cuba kongsi. Ada cikgu. Siapa tu? Cuba kongsi. Sebab sekarang ni kita ni sembang santai. Sebenarnya cikgu nak tahulah, kita saling bantulah berkongsi antara satu. Tapi kita orang tak main game online cikgu. Habis tu main game yang offline tu ya? Dekat sini, dekat asrama. Kita orang tak guna phone ataupun laptop untuk main game. Just macam banyak berborak. Lepas tu main sorok-sorok. Lepas tu
Mainlah macam truth and dare sampai lewat malam. Oh. Maksudnya ni hari sekolah lah. Hari Kadang-kadang ada sekolah. jugalah. Tapi jarang-jarang lah cikgu. Selalu main malam minggu. Main malam minggu. Okey. Sebenarnya apa cikgu tanya? Yang jenis main media sosial sebab cikgu hari tu adalah masa isu masalah cicit tu cikgu ada menghubungi beberapa murid. Bila cikgu tanya sebenarnya dia tak masuk kelas sebab apa? Dia cakap isu media sosial. Dia contohnya dia main Instagram tu dia tak boleh nak berhenti. Dia tengok dari satu Instagram ke satu Instagram. Itu pun dah menjadi isu jugalah. Dan murid tu pun berjanji dengan cikgu dia nak berubah lah. Jadi kamu ni ada tak jenis-jenis yang TikTok ke Instagram, jenis yang ataupun tengok Netflix, tengok cerita dalam telefon, cerita Korea sampai jauh malam. Ada tak jenis-jenis macam tu? Kalau kat rumah pernah lah cikgu. Kalau kat rumah pernah, maksudnya kamu, Emilia, kamu tinggal kat mana? Asrama. Oh. Asrama. Tinggal ke asrama. Asrama mana tu ya? Rukayah. 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 Anak yatim Rukayah. Depan ADK. Oh, ramai tak dalam ni yang tinggal kat asrama tu? Ramai. Kampung cikgu. Ramai. Oh. Boleh cikgu tanya ya? Cikgu nak tanya. Maksudnya Boleh. kamu tinggal kat asrama tu kiranya walaupun cuti pandemik ni pun memang tinggal kat situ juga? Ya. Oh. Korang dah 4 bulan tak balik. 4 bulan dah tak balik? Sebab tempat kita orang ramai ni Banyak COVID. kes meningkat. Kesian dia orang cikgu. Oh ya ke? Warna Maksudnya- merah, zon merah. Ada parents boleh melawat tak? Boleh tapi tak boleh bawa keluar. Boleh cuma tapi dari jauh je. Taklah dari jauh je. Oh ya ke? Kalau cikgu nak pergi melawat boleh? Boleh. Dah lama dah tak jumpa cikgu. Oh ya ke? Tapi dekat-dekat lah. Hari Isnin kita melawat lah. Nak Boleh cikgu, boleh. hari Dia alu-alukan cikgu. Boleh cikgu. Sangat dia alu-alukan. Oh ya ke? Ini semua duduk kat asrama ke macam mana? Ya cikgu, betul. Ya cikgu. Ada yang tak. Oh ya ke? Cikgu baru tahu tau. Cikgu Arifah tahu? Tahu. Lupa nak maklum pada Cikgu Sheila. Oh. Ramai dalam ni yang daripada asrama tu lah. Dia orang kalau kita buat program, majoriti yang join tu adalah Yang duduk asrama yang ni? duduk di asrama ni. Yang hidup di rumah tu memang tak boleh, jarang lah yang dapat sebenarnya. So, terima kasih lah. Dia orang lah yang memeriahkan selalunya program-program kami. Oh ya ke? Tahniah. Alhamdulillah. Oh insya-Allah cikgu memang nak pergi melawat lah. Boleh kan Arifah kita pergi melawat kan? Boleh insyaAllah. So kalau maksudnya yang COVID banyak tu luar ke dalam asrama awak? Luar asrama. Luar lah. Luar. Dekat-dekat dengan Dalam rumah. tak ada kan? Tak ada yang positif kan? Tak ada. Tak ada cikgu. Okey, sebenarnya kamu semua ni tingkatan berapa? Tingkatan 2. Ada satu. Sampai semua ada cikgu. Satu, dua, tiga, empat? 5. Semua pun Lima. ada. Oh 5 pun ada. Kampung. Pada sekolah pun ada. Oh. Okey. Ya ke? Maksudnya dekat asrama tu ada jadual tidur yang tersendiri ke macam mana? Ya cikgu. Ada cikgu. Ada ke tak ada? Ada. Oh. Maksudnya ada waktu tidur yang dah ditetapkan dan waktu bangun yang ditetapkan. Cikgu.
Oh. Baru tahu saya Alina. Rupa mereka ni duduk asrama. Ya, saya pun selalu berhubung dengan warden dia dan kita pun pernah buat program dengan diorang ni. Tentang apa hari tu? Emilia, saya pun lupa dah apa tajuk dia. Dasar remaja jugalah, generasi Z. Okay. Okay lah, bagus jugalah diorang ni. Boleh join kita. InsyaAllah. Sebab warden dia pun memang sangat aktif lah. Okay. Okay, terima kasih banyak-banyak sebab join. Okay. Cikgu rasa kita pun nak berakhir dah ni. Nanti insyaAllah kamu jangan risau cikgu. Sebenarnya cikgu tak pernah datang lagi kat situ. Nanti cikgu ajak cikgu Alina dengan cikgu Arifah melawat kamu. InsyaAllah. Boleh cikgu. Boleh tu cikgu. Okay. Cikgu. So ada apa lagi Alina dengan Arifah nak cakap? Rasanya kalau dekat lah Cikgu Sheila cakap tu. Cuma itulah pastikan tidur awak tu awak ikut jadual macam di kat asrama tu rasanya tak ada masalah kan. Yang kat rumah tu lah. Dan nak lagi musim duduk rumah ni mesti kebanyakannya jadual tidur tu dah terganggu sikit kan. So kalau ada dalam kalangan awak yang ada masalah tidur tu cuba buat cakap lah susun balik jadual tidur supaya nanti bila sekolah nanti tak payah susah untuk awak bangun pagi untuk fokus dalam kelas ni. Okay? Itu je lah saya rasa. Cikgu Alina ada nak cakap sebelum kita tutup? Okay, yang pentingnya sekarang ni PDPR tetap akan diteruskan kecuali minggu depan kita start dengan form 5 kan. Jadi bila dah sekolah tu rasanya semua pun akan back to normal kan. Cuma yang masih lagi cikgu risau ni adalah baru dah buka kamera ya. Yang cikgu risau ni adalah yang akan terus dengan PDPR ni. Ya. Jadi tolong, cikgu minta tolong sangat ikutlah jadual tidur yang dah duduk asrama, ikut jadual asrama. Yang duduk di rumah, tolong kawal awak punya gadget. Cikgu pasti kat rumah, parents awak dah tak boleh nak kawal. Bukannya tak nak kawal, tak boleh nak kawal sebab dia orang pun ada urusan mereka masing-masing kan. Jadi awak kena ada pengawalan sendiri, kena ada disiplin diri yang tinggi. Ya, sebab remaja sekarang ni sebenarnya cabaran dia sangat tinggi. Cikgu pun risau sebenarnya ya. Nak besarkan anak pun risau. Tapi cikgu percaya kalau kamu ingin jadi orang yang berjaya, nak jadi orang yang bijak, kamu kena ada strategi. Susun betul-betul apa yang kamu nak dalam hidup ni. Pastikan awak ada disiplin yang ketat lah dalam diri. Termasuklah disiplin untuk tidur dan semasa menggunakan gadget. Sebab kalau tak ada gadget pun masalah juga sebab dia satu keperluan dan memang kalau kita tengok generasi sekarang ni gadget tu dah menjadi satu keperluan. Kalau tak ada tertinggal dan rugilah kan. Sebab banyak yang positif juga di sebalik yang negatif tu. Jadi pandai-pandailah kamu mendisiplinkan diri. Okay, itu saja dari cikgu. Bye. Assalamualaikum. Okay, cikgu tengok semua dah nak buka kamera ni. Apa kata kita buka kamera, cikgu tangkap gambar. Okay, semua buka kamera. Comel-comel semuanya. Ni Iman, buka kamera Iman. Hakimi, cuba buka kamera. Kamu rindu cikgu, cikgu pun rindu kamu, rindu nak tengok muka kamu. Mana Ilya? Ilya, Kimi. Arya, Alisha, Erina, Vina. Hakimi nama apa ni? Ni Duratul ni. Duratul ni rajin juga join ni. Bagus.
Iman buka kamera Iman. Betul. Sebenarnya cikgu pun lama tak tengok kamu semua. Bukan kamu je tak tengok cikgu. Baru buka Nurul. Ni Ilya, Nur Ilya ni tak buka lagi. Mana Kimi dah hilang. Alisha, Nabiha buka. Cuba Kak cikgu ambil gambar. Okey. Mana lagi? Aliyah tak buka? Noelia, Sofia. Noerina, Sofia, Alisha. Wina. Wina buka tadi sekejap. Ni Kimi dengan Iman ni, dua jejaka ni. Cuba buka. Cikgu nak kenal Iman dengan Kimi ni. Okey, cikgu tangkap gambar ya. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih juga Cikgu Alina, Cikgu Arifah. Kita berakhir di sinilah insya-Allah. Minggu depan kita ada topik yang lain pula. Okey, yang akan disambung oleh Cikgu Alina ataupun Cikgu Arifah. Insya-Allah join ya. Okey, terima kasih semua. Selamat tidur. Selamat berhujung minggu. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Baik. Tidur awal malam ni. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Selamat malam. Selamat malam. Bye. Bye cikgu. Bye cikgu. Bye. Assalamualaikum. Bye. Semua. Baru nampak Ilya. Selamat malam. Sama-sama. Good night. Bye cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Kenapa Netra? Netra nombor cikgu. Ya. Nanti masukkan kami dalam grup PRA boleh tak? Saya dengan Emilia. So yang tadi cikgu bagi information tu, masa tadi cikgu bagi information tu kami tak sempat nak tengok. Kami dah asrama. Boleh. Nanti record dia nanti cikgu share dekat awak juga ya. Dekat Telegram. Okey. Yang khusus PRS tu memang setiap sama ke belum? Itulah tengok keadaan juga. Nanti apa-apa info cikgu akan bagi tahu dalam yang Telegram yang awak tag cikgu tu. Okey cikgu. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Hai, ramainya. Diorang gitulah tu. Bye cikgu.